Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi selamat datang ke kelas Sains tahun 3. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas Sains tahun 3. Jadi hari ini kita sambung lagi. Tadi sebenarnya cikgu dah buat satu video. Jadi ini video yang kedua tentang satu lagi kemahiran saintifik, bawah kemahiran proses sains. Kemahiran saintifik ada dua, kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Bagi kemahiran proses sains, kamu dah belajar dari yang pertama, memerhati. Kemudian yang kedua, memerhati. Yang kedua, mengelas. Kamu dah belajar kemahiran mengelas, memerhati, mengelas, kemudian mengukur dan menggunakan nombor. Jadi hari ini adalah kemahiran keempat yang kita akan sentuh, yang kita akan belajar, iaitu membuat inference. Okey, jadi membuat inference. Jadi mungkin ada yang pernah dengar perkataan inference, ada juga yang baru pertama kali dengar inference. Okey. Jadi baru hari ni lah, dalam kelas ni lah baru dengar perkataan inference ni. Okey, jadi tak apa, tak ada masalah. Sebab itulah kita belajar, buat video ni untuk kamu fahamkan maksud inference yang sebenar. Okey, dia bunyi je pelik, tetapi dalam bahasa mudahnya senang saja. Okey. Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, itulah inference. Tak faham ke? Okey. Okey. Cara ringkasnya lah inference ya. Bila kita dah inference, kita buat satu kesimpulan. Maksudnya kita macam memberi jawapan atau memberi satu sebab. Kita menjawab satu sebab berdasarkan apa yang kita lihat. Apa yang kita nampak tu adalah satu pemerhatian lah. Kita nampak satu benda tu, kita bagi sebab kenapa benda itu berlaku. Okey. Maka itu dinamakan inference. Jadi bahasa senangnya bila nampak perkataan inference, maksudnya beri sebab. Beri sebab. Dan sebab tu mestilah sebab yang munasabah, iaitu benda yang difikirkan logik. Okey, perkara yang logik. Jadi kalau kamu nampak satu benda, satu kejadian, satu perkara yang kamu tengok, jadi pertama bila kita nampak, kita buat pemerhatian. Tentang ini, tentang ni. Okey, kenapa benda itu berlaku begitu? Maka kalau kita boleh jawab kenapa benda tu jadi begitu, dan jawapan kamu boleh diterima akal, logik dan munasabah, maka kita terima dia sebagai inference. Okey, jadi bila kita tengok satu benda, mesti ada sebab terhadap satu perkara itu. Maka kita bagi sebab kepada benda itu. Jadi, walaupun benda tu masih lagi belum dapat jawapan, kita hanya memberi jawapan, simpulan awal. Jawapan dalam bentuk kita sendiri yang buat jawapan tu untuk menerangkan benda yang kita nampak. Jadi sebenarnya kalau kita buat inference ni, kalau tak betul pun tak ada masalah. Kita hanya memberi cadangan jawapan. Sebab itu, kalau kamu nampak tu, kadang-kadang kita memberi penerangan secara sendiri. Kenapa benda tu kenapa macam tu? Oh, mungkin sebab dia macam ni kot. Jadi bila disebut mungkin tu, sebenarnya kamu sedang memberi kesimpulan awal, memberi jawapan awal kepada satu benda tu. Jadi itulah sebenarnya yang mana sebenarnya kamu dah pernah buat pun dalam kehidupan seharian kamu. Kamu nampak kenapa kapal terbang tu bila kamu dia lalu kat atas tu nampak ada macam ada bulat-bulat ke belakang tu, kumpulan apa? Oh, mungkin asap kot. Mungkin asap kot. Kamu sedang memberi jawapan terhadap apa yang kamu nampak. Kamu nampak kumpulan-kumpulan. Jadi mungkin dia asap. Jadi itulah inference. Itulah inference. Bila kamu nampak satu, kita tanya soalan balik kat diri kita. Dan kita beri jawapan sendiri. Itulah tips bagaimana kamu nak menjawab soalan nanti. Bila nampak saja inference, tanya kenapa. Beri sebab kenapa.
Kenapa apa? Kenapa kamu rujuk balik pemerhatian? Kalau ada soalan tu, soalan pertama, soalan kedua, kita tengok soalan pertama. Atau kalau dia memang tanya soalan pertama dan inference, tengok gambar. Ada apa dalam gambar tu? Okey? Ada apa tentang gambar tu? Kita cerita balik tentang gambar tu. Dan beri sebab kenapa berlaku begitu. Okey? Ha. Contoh mudah cikgu bagi. Kamu nampak kawan kamu datang sekolah, seluar dia koyak. Okey? Apa yang kamu nampak pada kawan kamu, itu pemerhatian. Macam yang cikgu cakap, pemerhatian boleh menggunakan 5 deria. Seboleh-bolehnya, sebaik mungkin gunakan semua deria. Kalau tak boleh, gunakanlah mana-mana deria yang kamu mampu. Okey, selalunya kita gunakan deria penglihatan. Seluarnya koyak rabak. Okey, bajunya kotor. Okey, lututnya berdarah. Okey, bajunya kedut-kedut. Okey, ada banyak pemerhatian yang kamu dapat. Baik. Bila dia tanya beri inference, kamu kena beri sebab kenapa seluar dia koyak tadi. Kenapa baju dia kedut-kedut. Kenapa baju dia kotor. Kenapa lutut dia berdarah. Okey, kamu boleh ambil satu tadi, kamu bagi jawapan. Atau kamu rangkumkan semua sekali, semua pemerhatian tadi, mesti ada satu sebab. Jadi satu sebab itulah kamu memberi sebab itu. Kalau sebab itu cikgu fikirkan, munasabah mungkin, maka kamu telah memberi inference. Cikgu boleh terima jawapan tersebut. Jadi kita belum tanya lagi kawan tu. Kawan tu jadi situ kenapa? Tapi kita dah membuat kesimpulan awal terlebih dahulu. Kita sedang membuat inference. Jadi kalau salah pun tak ada masalah. Okey, kita terima selagi benda tu logik. Jangan kata baju dia koyak seluar kotor. Oh, dia dicolek makhluk asing. Itu dah di luar daripada kotak pemikiran lah. Benda yang di luar pemikiran kita lah. Benda yang tak logik lah. Belum dibuktikan. Kita tak bolehlah gunakan sebagai jawapan kamu. Okey? Ataupun dia tak logik. Bertentangan betul dengan apa yang berlaku. Oh, dia jadi begitu sebab dia kena hujan. Logik tak kena hujan seluar koyak? Adakah logik bila kena hujan, lutut boleh berdarah? Kan? Nampak? Dia tak kena dengan pemerhatian yang kamu nampak. Yang tu dah kira tidak munasabah. Jadi bila kita nampak perkara pertama yang kita terfikir dan kalau kenapa macam tu lah? Oh, mungkin kemungkinan apa? Kita fikir apa kemungkinan yang mungkin? Mungkin dia jatuh basikal. Mungkin jatuh basikal. Mungkin dia bergaduh. Ataupun mungkin dia terjatuh dalam longkang. Apa lagi? Kamu boleh senaraikan lagi lah kemungkinan-kemungkinan. Kenapa begitu? Berdasarkan pemerhatian tadi lah. Mengapa seluar dia koyak, kaki, lutut dia berdarah. Kamu bagilah. Mungkin dia akan, jawapan tu akan bermain-main dalam kepala kamu. Baik. Jadi itu sebenarnya kita hanya memberi inference. Bila kamu dah jumpa kawan kamu tu, kamu bolehlah jalankan penyiasatan. Barulah kita menjalankan penyiasatan, kita tanya betul-betul apa yang berlaku. Kita tanya saksi, kita tengok di tempat kejadian, kita tengok luka tu. Okey, berdasarkan semua bukti-bukti, kita akan dapat satu keputusan. Keputusan itulah yang akan Hamada menyokong balik betul tak kamu buat kesimpulan tadi. Dia kata, tadi aku kena kejar anjing. Bila kena anjing, aku payuh basikal, jatuh tepi longkang, tergolek masuk dalam longkang. Tu jawapan dia. Jadi kena tak dengan kamu punya inference tadi? Mungkin kena, mungkin tak kena. Tapi tak apa. Kamu hanya memberi kesimpulan awal, tak ada masalah. Itu jawapan berdasarkan penyiasatan. Nampak? Dia ada lebih kurang tak? Pernah dengar tak sebelum ni cikgu ajar tentang hipotesis? Mungkin belum kot hipotesis, cikgu ajar dah 5 kot. Tapi tak apa. Apa beza hipotesis dengan inference? Hipotesis adalah pernyataan awal. Macam mana benda tu akan berlaku. Benda tu belum berlaku. Kita cuba ramalkan apa yang berlaku berdasarkan pengalaman kita. Kalau buat macam ni, okey, kalau kita buat macam ni, kemungkinan dia akan jadi macam ni. Itu kita sedang membuat hipotesis. Belum lagi berlaku. Tetapi untuk inference, benda itu sudah berlaku. Kita hanya memberi dia punya reasoning, dia punya sebab terhadap benda itu berlaku.
Okey, kemungkinan menyebabkan benda tu berlaku. Benda tu dah berlaku. Kita hanya bagi jawapan saja. Okey, hipotesis terbalik. Hipotesis benda tu belum berlaku, kita buat pernyataan dulu. Kita buat satu pernyataan dan kita jalankan eksperimen. Maka kita tengok hasil yang berlaku bagaimana. Kalau sama, maka hipotesis sama dengan kesimpulan. Tetapi sekarang hari ini kita belajar inference. Benda tu dah berlaku depan mata kita. Dia tak berlaku depan mata, tapi kita nampak kesan dia. Kita berdasarkan kesan tu, kita sebutkan pemerhatian dia macam ni. Kita beri sebab terhadap pemerhatian tu. Dia jadi macam ni, sebab macam ni. Tadi waktu kita buat tadi kan, cikgu sebut mungkin bergaduh, mungkin jatuh bersekat, mungkin jatuh longkang. Tetapi dalam menjawab soalan secara saintifik, kamu buanglah perkataan mungkin itu. Itu secara kita nak tanya jawab pada diri sendiri. Apabila menjawab soalan, kamu terus saja dengan kerana. Kerana macam ni. Okey? Jadi benda tu, kalau kita tengok gambar, benda tu inference, dia tak ada dalam gambar. Dia hanya kita tengok gambar tu. Bila kita tengok gambar, kita buat pemerhatian, kita bagi sebab berdasarkan gambar tu. Jadi benda tu mungkin tidak ada pun dalam gambar. Apa yang kamu ceritakan dalam gambar, itu pemerhatian. Apa yang kamu cerita yang bukan dalam gambar tu, benda-benda lain yang tak ada dalam gambar, yang mungkin menyebabkan apa yang berlaku, itulah inference. Kenapa cikgu cerita macam ni? Sebab cikgu lihat pada buku latihan kamu, dia letakkan, pilih yang mana satu inference. Dalam tu dia bagi satu pemerhatian, satu inference. Jadi kamu kena tick yang mana satu inference. Jadi tips dia mudah. Cikgu teruslah pada latihan tu. Buku aktiviti tak salah cikgu, kamu akan dapat macam ni muka surat 6. Ada 4 rangsangan gambar. Okey. 4 rangsangan gambar, 2 pernyataan. Pertama, gambar ni katakan gambar kereta ni. Dia berasap, kereta keluar asap. Benda ni kamu nampak, dia ada dalam gambar. Itulah pemerhatian. Tapi adakah sekarang kita tengah belajar pemerhatian? Sekarang kita sedang belajar inference. Kita belajar inference. Jadi soalan pun disuruh tandakan tanda right pada inference yang betul. Jadi tengok satu kisah jawapan. Enjin kereta panas. Boleh tak kita nampak enjin tu panas? Tak nampak dalam gambar tu. Adakah kita boleh pegang? Tak boleh pegang lah. Tapi dia memberi jawapan kepada tadi. Jadi bila kita nak buat inference ni, kita baca balik yang tadi. Kereta keluar asap kerana enjin kereta panas. Itulah inference dia. Bila kita boleh buat ayat lengkap macam tu, itulah dia punya inference. Kalau kita terbalikkan, sama tak bunyi dia? Pelik tak bunyi dia? Enjin kereta panas kerana kereta keluar asap. Dia panas sebab keluar asap. Dia panas sebab keluar asap atau dia keluar asap sebab dia panas? Mana satu? Kita bakar dulu baru keluar asap ke? Keluar asap dulu baru kita bakar. Tu kamu fikir. Okey, yang ni. Jam kehabisan tenaga, jam tidak bergerak. Cikgu bacakan. Jam kehabisan tenaga kerana jam tidak bergerak. Macam tu pula. Bila jam tak bergerak, dia habis tenaga. Betul ke? Atau kita ambil yang bawah dulu. Jam tidak bergerak kerana jam kehabisan tenaga. Itu lebih sesuai. Jam tu tak bergerak sebab dia habis tenaga. Jadi sebab itulah dia punya inference. Ni contoh 2 jawapan. Nanti udah bagi dah jawapan untuk soalan muka surat 6. Baik. Kita patah balik kepada buku teks. Okey, buku teks muka surat 8 dan 9. Ada banyak gambar-gambar lah, gambar tentang penanaman pokok. Jadi bila penanaman pokok ada yang subur. Macam mana kita nak tahu subur? Bila kita nak tahu subur, kita lihat pada pemerhatian. Batang pokok itu, diameter batang dia besar. Ataupun daun dia lebar-lebar. Daun berwarna hijau. Pokok tinggi. Itu merupakan pemerhatian ataupun tanda-tanda bahawa pokok itu subur. Baik, apakah sebab yang menyebabkan pokok itu jadi begitu? Batang dia besar, gemuk-gemuk, daun dia tebal-tebal, besar-besar, tinggi pokoknya, berbuah cepat, lebat buah dia. Kenapa jadi begitu? Kita pun fikir, kita bagi
jawapan kita. Kita bagi sebab mungkin baja yang dibubuh tu sesuai dengan dia. Atau dia baja yang kita letak mencukupi. Bila kita baja pun, kalau kita buh terlampau banyak pun tak boleh juga. Dia terlampau banyak, dia akan dia jadi panas. Pokok tu jadi panas, dia akan pun tak elok. Jadi kita sebut baja yang diletak mencukupi. Kalau ada 2 set pula, satu letak baja, yang ni mungkin tidak letak baja. Nampak? Yang ni baja yang, kalau dua-dua letak baja, tetapi satu baja mencukupi, satu lagi baja yang tidak mencukupi. Nampak? Itu jawapan yang mungkin kepada kenapa pokok tu jadi subur. Maka jawapan yang mungkin itu sebenarnya kita sedang memberi inference. Okey, sedang memberi inference. Okey, daun berwarna. Okey, kita tengok pula tanda-tanda ataupun pemerhatian bagi sesuatu pokok yang tidak subur. Tak subur. Macam mana kita tahu tidak subur? Dia tak situ, tak ada nampak tidak subur. Tetapi kita tahu melalui pemerhatian kita, daun tu kecil, daun dia kedut-kedut, layu, berwarna kekuning-kuningan, batang dia agak kecil, dia tidak segah. Segah tu dia penuh dengan air, dia jadi padat penuh. Tu segah. Kalau dia tak segah tu dia macam kurang air, macam belon. Kita isi air yang penuh dengan belon yang kita isi air kurang. Belon yang isi air kurang tu dia macam lembek. Itu keadaan yang tidak segah. Jadi pokok pun dia sebenarnya dalam dia, sel-sel dia, benda yang dalam pokok ni yang paling kecil tu dia punya sel lah. Sel-sel dia penuh dengan air. Okay, bila dia penuh dengan air, maka pokok tu jadi segah. Seperti mana belon yang diisi air yang penuh. Jadi itu tanda-tanda pemerhatian. Jadi kita nampak dia pun tak segar, lembik, macam tu je. Daunnya warna kuning, ujung daun dia berkeriting-keriting, ataupun dia cepat kering, buah pun lambat tumbuh. Kalau ada buah pun kecil-kecil, ya buah dia. Cikgu pun ada tanam kat luar tu. Ada yang pokok berbuah, ada yang tak berbuah, ada yang kecil, macam-macam. Jadi ada pelbagai faktor lah tu, pelbagai sebab. Jadi cikgu kenalah gunakan kemarahan saintifik cikgu. Bila cikgu bubuh baja macam ni, dia okey tak? Kalau cikgu bubuh baja setiap minggu, okey tak? Kalau tak bubuh baja, macam mana beza dia? Itu sedang kita menjalankan eksperimen lah tu. Berdasarkan kita fikir tadi, kita memberi sebab-sebab tu, kita boleh buat satu aktiviti eksperimen. Okey? Okey, jadi yang ni kamu boleh baca sendirilah. Bahagian ni 26 dan 7. Baik. Muka surat 10. Inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar atau tidak benar. Ini pun cikgu dah sebut tadi kan. Kita hanya memberi cadangan jawapan kepada apa yang berlaku. Inference boleh dibuat berpandukan langkah berikut. Pemerhatian tambah penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian. Dapatlah kesimpulan awal. Jadi tips yang cikgu bagi hari itu, sekiranya soalan itu, soalan pertama, dia tidak tanya pun tentang pemerhatian. Tak pernah tanya lagi pemerhatian, tiba-tiba dia tanya apa jadi. Maka apa jadi itu maksudnya berikan inference lah. Soalan pertama, berikan inference berdasarkan gambar di atas. Okey. Jadi kalau kes begitu, kita kena ceritakan dulu pemerhatian, kita tambah perkataan kerana, baru kita bagi jawapan kenapa berlaku begitu. Contoh, kamu dapat gambar tadilah. Kamu dapat gambar ni. Kawan kamu ni lah. Kawan kamu tak tahulah nama siapa, Azami ke, Irsyad ke, cikgu tak tahu. Tapi yang confirm bukanlah Zara Sofia kan. Kalau Zara Sofia rambut panjang ni, rambut pendek, budak lelaki lah kan. Cikgu pun lupa. Jadi kelas kita ni ada, selain daripada kamu, mungkin ada juga rakan-rakan kamu yang melihat daripada tempat lain, bukan dekat Perak saja, bukan kat Ijuk saja. Ada kawan-kawan kamu yang juga tahun 3 daripada Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya, yang sama-sama mengikuti kelas kita. Seperti adik kita Irgina, anak puan Nurul Adlina, mungkin sedang melihat video ni lah. Jadi sama-sama lah kita belajar, tak kisah di mana pun. Okey. Jadi kalau kawan kamu ni kan, macam ni, tak tahulah siapa ni, Azami ke, dia ada kepala ada tempek benda tu. Ada benda kat mulut dia. Jadi kat mulut dia mungkinlah satu termometer. Untuk ukur suhu tu nama termometer. Yang atas tu mungkinlah alat untuk pelekat untuk menyejukkan badan. Jadi sebenarnya kamu nampak benda ni kita nampak macam tu.
Sebab apa? Kenapa dia pakai begitu? Sebab budak itu kurang sihat, dia demam. Itu kita sedang memberi sebab. Jadi kalau soalan tu terus infer, dia tak tanya pemerhatian, kita bagi pemerhatian. Budak itu sedang tidur atau budak itu memakai termometer di mulutnya kerana budak itu tidak sihat. Nampak? Cikgu sebutkan dulu pemerhatian, baru cikgu sebut dia punya inference. Okey. Tetapi kalau dalam soalan tu pertama berikan pemerhatian, kamu dah cerita dah. Oh, budak tu macam ni, dia terbaring, budak tu tidur, di mulutnya ada termometer, di kepalanya ada air, apa nama, kain dia celup air. Itu semua pemerhatian. Kamu dah tulis semua pemerhatian. Okey, soalan kedua, beri pula inference. Dalam kes begini terus saja beri jawapan kerana budak ini kurang sihat. Macam tu inference. Jadi tak perlu kita ulang 2 kali. Itu dia punya cara dia. Okey, aku harap kamu boleh dapat tips daripada cikgu. Boleh ingat tips tu ya. Jadi Irina boleh ingat, dicatat di rumah dah. Okey. Okey, ada sedikit aktiviti yang ni kamu boleh buat. Okey, boleh cari apa-apa saja majalah kat rumah, ambil tampal. Ambil gambar satu kejadian ke, satu benda yang kita boleh buat satu pemerhatian tu, kita bubuh, kita gunting, tambal dalam satu kertas A4 ke dan sebagainya, tampal, kita boleh nyatakan. Okey lah, ini kata tulis inference berdasarkan situasi dalam gambar tersebut. Okey, tapi nak tulis inference mestilah tahu pemerhatian. Jadi bila dah kamu tampal, kamu tuliskan pemerhatian dia. Tuliskan pemerhatian dia dan sekali dengan dia punya inference. Katakan kamu gunting gambar gambar apa? Gambar haiwan sedang berebut makanan. Ada gambar ayam berebut makanan. Okey, itu pemerhatian. 10 ekor ayam sedang berebut makanan kerana makanan yang mereka dapat tidak mencukupi. Ataupun 10 ekor ayam sedang berebut makanan kerana mereka kelaparan. Ataupun 10 ekor ayam tadi berebut kerana kalau kamu nampak beras, beras adalah makanan kegemaran mereka. Macam itulah. Okay, kita beri inference. Setiap gambar yang tertampal tu kita beri inference. Tapi sebelum beri inference, kita kena tahu pemerhatian dulu. Tuliskan pemerhatian kerana inference. Masukkan pemerhatian, tambah perkataan kerana, buh jawapan dia di belakang, inference dia di belakang. Itulah satu jawapan yang lengkap. Baik. Okey, sekarang kita lihat pula bahagian latihan. Okey, bahagian latihan, kamu tengoklah latihan muka surat 6. Ni latihan yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, ada 4, 2 daripadanya pun cikgu dah jawab. Kejap je tanda-tanda right dah siap. Tak sampai pun 1 minit. Okey. Kemudian kita ada lembaran kerja. Okey, lembaran kerja cikgu muka surat 4. Okey, dalam lembaran kerja muka surat 4 cikgu dah bagi sebelum PKP tu, cikgu dah letak di sekolah. Okey. Jadi kalau yang tak ada tu, cikgu cuba post lah. Cikgu akan cuba post di channel Telegram cikgu. Yang mana belum masuk, kamu boleh masuk. Kamu boleh cari dalam bahagian Telegram tu. Kamu cari PDPR Sign Cikgu Amar. PDPR Sign Cikgu Amar. Cikgu cuba akan masukkan lah latihan ni ke dalam tu. Video ni pun cikgu cuba masuk ke dalam tu. Kamu boleh lihat dalam tu. Okey. Kamu boleh ambil dalam tu lah. Jadi cikgu rasa itu saja daripada cikgu. Cikgu dah ambil masa 24 minit masa kamu. Jadi kamu boleh ulang-ulang dengar kalau tak faham. Okey, dengan video hari ini. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh dapat belajar dengan baik. Baru semalam PKP telah dilanjutkan. Maksudnya kamu akan berada di rumah dengan lebih lama. Dan kita lambat lagi kita akan dapat mengadakan kelas secara bersemuka. Okey, kalau bersemuka ni cikgu lebih sukalah, lebih senang cikgu nak berinteraksi dengan kamu. Cikgu buat Google Meet pun tak ramai yang masuk, susah cikgu nak
cakap. Jadi dalam macam ni, dalam video kamu boleh tengok buat dalam waktu kamu sendiri. Kalau ayah kamu balik lambat, kamu pinjam telefon kamu lambat, boleh pinjam telefon ayah kamu. Lambat pun tak apa, kamu boleh tengok video tu waktu malam, tak ada masalah. Jadi cikgu harap kamu boleh jaga diri dan bersemangat untuk belajar. Kita masih lagi di awal tahun. Tahun 2021. Kita lupakan tahun 2020. Bukan lupakan pelajaran lupakan segala kesulitan tahun 2020. Kita mulakan dengan tahun 2021 dengan penuh semangat. Kita harap kamu dapat kejarlah semua pelajaran yang mana terlepas, kita kejar balik. Untuk tahun ni kita buat elok-elok, kena penuh bersemangat. Jadi sekian saja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.